Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali untuk seterusnya, sesi seterusnya bersama Doktor tentang penerangan tentang Syiah yang kita bincang pada hari ini. Dan Doktor, bagaimana Doktor melihat kita nak menyatukan untuk Islam disebut sebagai taqrib bain mazhab? Adakah di sana ada peluang untuk kita menyatukan Islam dengan Sunnah dengan Syiah dan golongan lain? Silakan. Terima kasih Tuan Busi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Sepanjang bacaan saya mendapati bahawa sudah ada beberapa usaha yang dilakukan atau dibuat untuk mendekatkan takrib, iaitu usaha as-sa'i ila takrib bain al-madani al-islamiyah, khususan bain al-sunnah wal jamaah wa syiah al-imamiyah. Usaha untuk mencari jalan untuk mendekatkan gap pemisah antara dua jamaah yang besar. Ini berlaku yang secara kasarnya dua kali. Kedua apa-apa lagi. Sudah ada satu gawat saja. Muawarah di belakangan Syiah juga membuburkan, menghancurkan semua ketakwaan awal. Baik kedua macam itu. Jadi saya tidaklah putus asa dengan syarat hati-hati. Apakah mereka sanggup melupakan beberapa tumbak sahabat-sahabat Quran? Tidak orang boleh. Apakah boleh menarik balik tentang Quran terhadap Quran? Boleh. Kau sanggup silakan. Kita tak mahu bahawasanya kita masuk surat tangan nak bersalah, tapi tangan dia kuat. Itu yang berlaku. Jadi hal-hal macam ni kita dapati bahawa macam mana usaha yang gigih dilakukan oleh kedua belah pihak, tapi jangan ada tangan-tangan hati-hati yang busuk. Itu semua. Jadi setakat mana mereka bersedia untuk bersama? Mungkin hanya taqiyah. Saya sebut Syiah menggunakan taqiyah. Dia sanggup bersemu menemukan kita, tapi menggunakan pandangan yang berat. Jadi hal-hal ini tak boleh sembunyi. Yang ternyata dalam kitab-kitab ulama-ulama tulis, pendedahan yang dia ambil dari kitab Syiah sendiri. Jadi kita nak main bertemu ni. Kita main parang, Cano, Pana, Tepi, semua orang. Ternyata ada makanan balik. Kita ambil belajar. Nahnu akhadna silaha. Kita jawab itu balik. Jadi kita tak kata hak kita nak. Tapi ada jawabnya. Jadi usaha untuk mentakrib, cuba untuk mendekatkan, walaupun tidak boleh nak bubat kalau tak boleh, tapi nak dekat. Itu satu usaha yang baik. Cuma perasaan paling sulit. Selama mana tembok, apakah mereka sanggup mengatakan Musa Osman itu Musa yang benar? Tidak ada cacitan, tidak ada. Apakah mereka suci hati untuk menerima sahabat Nabi? Setelah menampilkan tu murtad, kita tidak punya tu. Tentu tak mungkin. Kalau tak mungkin payah. Cuba kita pendekatan bahawa tambah sama-sama dan pendekatannya nampak berjalan. Kita mungkin perjalanan yang bersama antarabangsa di perbankan Islam, bincang mengenang Islam antarabangsa. Dijemput terus Syiah dibincang. Kadang ada slot-slot yang boleh digunakan pakai daripada orang-orang Syiah. Khusus daripada Al-Bid yang kita kata Syiah yang dolar, Imam dolar. Kita dah pergi bawa usaha dari buat. Usaha dari pihak kita buat. Tapi masih ada hati-hati dan mulut-mulut dan mereka yang bergerak untuk tidak bertemu. Jadi takrib merupakan hibran ala waraq. Ada kata hibran ala waraq adalah qatih. Dakwah qatih. Jadi nahnu ittafaqna ala alla nattahid. Kita setuju, tapi setuju untuk bersatu. Akan selama mana benteng-benteng itu tak dapat roboh. Kita akan tahan kita. Kita akan Musa itu masa yang benar. Ada tak? Betul. Jadi kalau semua sanggup merobohkan itu, kita sebenarnya takrib boleh dengan syarat masing-masing. Iya. Ada Saya nak kata boleh, tapi banyak halangan-halangan. Pendek kata begini saja. Kalau kata kita main pencak silat, tubuh dan tubuh. Main berhujung kan? Jangan lepas abang tadi pun. Betul. Suara tak payah boleh. Tengok rasa anak gemuk, okey tak? Cari tempat mana. Sebab itu konsep pegangan ikhwan muslimin kita apa? Yu'in ba'duna ba'dan fima ittafaqna alaih wa ya'dhur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kita akan sama-sama menyokong bantu sama-sama kita asal apa kita sepakat, dan kita akan memaafkan kalau kita berselisih. Konsep ikhwan, konsep menyokong. Sebab itu
Ustaz Hasan Banna rahmatullah alaih pernah bertemu dengan Khomeini untuk taklid. Sekurang-kurang gerakan ni, kita tak perlu sama kita. Dalam kitab-kitab Syiah, Imam Khomeini menyatakan, jadi bagi mereka yang berada dalam negeri Sunni, apa cara Sunni dia? Negeri Syiah, apa cara Syiah? Ini siapa tangan-tangan mereka cara Quran ni? Dan kenapakah buku Hukum Rasul, Hukum Islamiah itu keluar atas tulisan Imam Khomeini yang hanya mensabitkan kerajaan Islam itu dua kerajaan dia, kerajaan Nabi Muhammad SAW dan kerajaan Senali. Di mana kerajaan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Tidak ada. Apakah itu sikap Khomeini? Orang kata tak ada, bukan dia punya. Kalau pimpinan macam ni, dia nak ikut. Jadi hal-hal macam ni kita kata, bila kita rombakkan semua yang ada tu, insya-Allah kita adalah terbuka. Kita merupakan kumpulan yang kena tindak. Kita merupakan kumpulan makhluk lebih. Mereka dia berfaham. Dalam buku dasar-dasar umum Aqidah Sunnah Jamaah yang Aqidah Syiah Imamiyah ditulis Muhammad Khatib rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, yang bagaimana usaha-usaha cuba mendekatkan takrib atau Al-Sunnah Jamaah dengan Syiah. Akhirnya bukan ada itu semua. Atas kerana usaha-usaha ini dihancurkan oleh bulan. Kita mesti ada dulu. Kita kena nanya. Jadi kalau tidak ada satu niat ikhlas kena buat, buang kata teriak. Allah. Dan terakhir Doktor, sebagai wasiat tausiah, sebagai wasiat kepada semua sidang hadirin, penonton yang ada yang melihat forum ataupun perbincangan pada hari ini, dan bagaimana dalam kita ni kehidupan sekarang ni nak menghadapi situasi yang berlaku pada hari ini, wasiat daripada Doktor. Saya melihat tuan-tuan puan, mesti kita bina benteng pertahanan, mulai daripada Rodatul Atfal, taman kanak-kanak, sekolah rendah, menengah, college, institut, universiti, semua peringkat sampai PhD, turun masyarakat umum, masyarakat kerja, masyarakat pegawai, semua akan terbagi untuk mempertahankan akidah Islam. Mesti sistem pendidikan. Saya nampak bahawa sistem pendidikan sebab itu Ustaz Sa'ad Hawa dalam kitab Tarbiyah dia sebut itu, At-Tarbiyah hiya al-murtakazul awal fil Islam. Tarbiyah itu merupakan fungsi utama dalam Islam. Jadi kalau ini dapat diperhatikan dari segi kurikulumnya, silibusnya, metodologi pendidikan, semua persoalan pendidikan dibelah itu mulai bawah sampai kata insya-Allah. Ini tak dilihat dalam perbuatan banyak. Jadi kita nak makan benda sedang ni, nak faham, ikut tak boleh. Ini mana kita lihat perpanjangan kelahiran generasi Al-Quran 23 tahun. Untuk kata tak boleh. Jadi kalau ini kita gunakan kaedah ni, insya-Allah tidak ada yang terkecuali. Semua masyarakat yang rendah ke yang tinggi, semua yang elit, semua akan terbaik untuk menjaga akidah Ahlussunnah Jamaah yang diperjuangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan dibantu oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu bagian. Radhiyallahu anhu. Dan yang akhirnya selain pendidikan yang ada, mesti kerajaan yang memerintah dan persetaraan mesti membantu untuk menyebarluaskan atau menyuburkan akidah di kalangan masyarakat. Jangan ada benda yang kontroversi. Termasuk dalam TV, kan, media cetak elektronik, semua mesti bantu untuk menegakkan akidah Islam. Jangan musnahkan. Kita tak cukup di sekolah, universiti, semua cukup. Mari masyarakat umum, lingkup habis, kosak habis, tak boleh. Mas media kita, elektronik, cetak elektronik, semua kosak. Mengkosakkan habis semua. Dia spoil habis semua. Mengkosak semua. Meracuni semua apa yang kita bina sekolah. Kita buat semua pihak. Rumah, sekolah, sekitaran, kan umum, termasuk semua masuk dalam cetak elektronik, semua akan terbantu menegakkan. Tapi bukan korban Sunnah wal Jamaah, insya-Allah. Allah. Baik, terima kasih kepada Doktor penjelasan demi Doktor. Maknanya pada di sini ialah semua pihak mengambil peranan. Sama ada kita golongan pelajar ataupun kita golongan yang bekerja di mana-mana sahaja,
golongan sebagai seorang pegawai kerajaan ataupun di mana kita berada, semua peranan untuk menyembuhkan kembali akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masyarakat Malaysia pada hari khususnya. Dan berakhirnya ribuan juta terima kasih kepada Ustaz atau Doktor atas sudi untuk menerima jemputan pada hari ini untuk sama-sama bincangkan tentang Syiah yang kita bincang pada hari ini, dan juga bersama-sama ataupun penonton di rumah, supaya dengan perbincangan pada hari ini mampu memberikan satu maklumat walaupun sedikit pada semua untuk mengenali Syiah itu bagaimana dan cara kita mengatasi Syiah dan apakah yang perlu kita buat pada hari ini. Jadi kita seorang yang cinta kepada mazhab, cintakan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan berakhirnya itulah sedikit daripada kami kru TV Al-Muttaqin, dan salam hormat saya dan juga semua kru Perbincangan Al-Muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.